dia akan memperkenalkan diri dia kepada kita. Akulah selama ni duk jaga hang. Hang jangan ingat hang jadi senang kerana hang berusaha. Hang jadi senang kerana aku yang anugerah. Aku yang pimpin, aku yang bawa. Sebab aku nak pilih bagi hang boleh rasa kesenangan. Pasal apa? Dia nak kenal diri kita. Selama hang boleh hidup bukan kerana ada dunia. Selama hang boleh hidup bukan kerana ada udara. Selama hang boleh hidup bukan kerana ada ayam. Selama hang boleh hidup kerana ada aku. Kerana akulah hang boleh hidup ni. Dia nak kenal diri supaya kita tak jadi manusia ghaflah bila kita hidup dengan kaya, bila kita hidup dengan pandai, hidup dengan mewah, hidup dengan hebat, hidup dengan kuasa. Kita tak lupa. Kita tak lupa tentang sebenar-benarnya di balik ni semua adalah kekuasaan Allah. Di balik ni semua adalah kehendak Allah. Supaya hidup kita dalam apa keadaan sekalipun bebas daripada syirik. Kalau tidak, kita berada dalam syirik. Kalau kita tak kenal Tuhan, kita rasa ni kerana hebat kita lah kita boleh buat macam ni. Tak, kembali kepada Allah. Ni kerana anugerah dan pertolongan. Dia tolong kita setiap hari. Nak semayang, kalau Tuhan tak tolong, tak semayang lah. Tapi dia pilih nak jadikan kita orang beriman. Dia bagi dekat kita kemampuan tu untuk nak solat. Sebab tu, bila Tuhan tak tolong, orang tu akan malas dalam ibadat. Pasal tidak dapat pertolongan Allah. Kita Alhamdulillah, Tuhan tolong setiap hari. Sampai ke saat ni tak lepas lagi daripada pertolongan Tuhan. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran tu, ayat surah Ar-Rahman, ada 32 kali Tuhan sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku, maksudnya nikmat aku yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Apa lagi yang ku tolong hang, ku buat dekat hang selama ni yang tak betul? Semua berada atas pertolongan aku. Jadi bila Tuhan nak bagi kenal, kita dah tak perlu lihat lain. Yang pastinya dia heret kita berada dalam lorong orang-orang yang makrifah, mengenal dia, no? Dan bila ada kenal, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, kita akan membina sahsiah kepribadian. Jadi manusia yang ada disiplin berakhlak dengan akhlak mulia. Macam mana akhlak mulia seorang manusia yang digelar dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak orang yang paling kenal Tuhan. Dia dibawa pergi Mi'raj, duk jumpa Tuhan yang akhirnya dia sujudnya tak tahu nak buat apa. Dan Tuhan kira ajak Rasulullah ni kerana sayang dan kasih. Dan kita jadi umat antara yang disayangi dan antara yang sangat dikasihi. Walaupun kita dengan Rasulullah ni dah terlalu jauh, jarak pun jauh, kita punya kita punya masa pun jauh. Namun kerana Tuhan berkehendak untuk memberi kita pengenalan terhadap dia, jadi kita beruntung. Jadi apa natijah, apa hasilnya? Kita akan jadi orang yang baik dengan makhluk, akan lebih baik dengan Allah. Orang yang macam ni akhlak dia mesti mulia, mesti bagus, sebab dia mengenal Tuhan yang mempunyai hak pada diri dia, no? Kemudian dia kata, tidakkah kau ketahui, dia tanya, bahawa makrifah, bahawa pengenalan itu semata-mata pemberian kurniaan Allah kepadamu, bukan hasil ibadat. Pengenalan ni bukan hasil ibadat. Iman ni bukan hasil ibadat. Dia adalah anugerah. Sebab kasih yang tinggi Allah kepada kita, maka dianugerah dengan pengenalan. Kita kenal. Bila kenal ni dia ada satu benda besar yang mewujudkan perangai, iaitu bila kita kenal, kita ada rasa. Bila tak kenal rasa, tak ada. Sebab tu orang yang tak kenal azan yang datangnya daripada panggilan Tuhan, muazzim ni sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang yang kenal, hak ni bukan muazzim panggil yang betul-betulnya, hak ni Tuhan yang panggil. Tak layak kot kalau tak pi, kena pi kot, no? Tuhan dah bagi kebaikan untuk kita nak selamat atas dunia ni. Jadi Tuhan panggil, suruh kita pi salat dan menghadap ke arah jayanya hidup, patutnya kena pi, kan? Tapi main dengan tak kenal ni, Tok Bilal tu punya renggah, pengsan, tak pergi, telan dah mikrofon tu semua, kan? Tak pergi lagi, sampai sengak baru dia tanya, selok dah pasal apa? Kena karan kau orang tua aku, kan? Tak pergi. Sebab tu tengok, bila orang hak kenal betul-betul, tahu betul-betul orang ni dia ada istiqamah, dia kekal amalan dia.
walaupun tak bertambah, dia tak menurun. Orang yang tak kenal ni, kadang-kadang dia buat dengan nafsu tinggi, banyak sangat. Tapi bila dia buat kadang-kadang dengan nafsu, bila sampai masa dia jemu, sampai ke peringkat dia tak buat langsung. Ni masalah kalau tak kenal. Kalau kita kenal konsisten, kita buat konsisten, kita buat benda yang sama walaupun tak meninggi tapi tak menurun, dia tetap, dia ada istiqamah. Kenapa? Kerana kenal. Orang yang tak kenal syurga takkan nak bersedekah. Orang yang tak kenal neraka takkan dia tak buat maksiat. Orang yang kenal neraka ni dia tak buat maksiat. Orang yang kenal syurga ni dia tak meninggalkan kebajikan sebab dia kenal. Apatah lagi bila dia mengenal Tuhan, dia tak buat lebih kurang dengan hidup, dia tak buat lebih kurang dengan anugerah dan pemberian, no? Dan sedangkan semata-mata kurniaan Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu. Amal kita ni adalah sebagai tanda syukur, bukan satu benda yang kita nak abang kata ni tanggungjawab. Tak, ini adalah kesyukuran hasil daripada kenal kita beramal lebih kepada syukur, bukan lebih kepada nak beribadah untuk nak melesaikan tanggungjawab. Tak, no. Dan maka di manakah letak perbandingan antara hadiahmu dan pemberian Allah kepadamu? Tentulah Tuhan bagi lebih baik daripada apa yang kita buat. Namun sebagai hamba, itulah yang mampu kita persembahkan, yang mampu kita tunjuk kata sebenar-benarnya kita sangat-sangat bersyukur. No. Sikit-sikit. Bagi cukup sejam. No. Dah 9.30 sampai kau. Ma'rifah, mengenal kepada Allah, itu adalah puncak keuntungan seseorang hamba. Siapa kenal Tuhan, dia adalah orang yang beruntung. Pasal apa? Mari saya beritahu contoh, kata kenal itu beruntung. Ada 2 biji kereta lah ni depan rumah kita. Dua tu kereta kita punya. Satu kereta Toyota Estima, satu lagi kereta BMW. Dua-dua kita punya. Kalau kita nak naik, kita nak naik mana? Biasanya kalau suruh kita naik pun nak naik yang Toyota kan, nak naik BMW. Pasal kita lebih kenal BMW dari Toyota. Itulah kenal. Naik tu dapat untung apa? Duduk atas BMW macam duduk atas kapal terbang. Itulah untungnya. Estima pun sama juga, tapi BMW syok lagi. Duduk relax. Tambah pula orang bawa, kita duduk belakang, lagi relax. Tambah pula minyak orang boh, kita tak boh, lagi relax tu. Biasanya ibu-ibu lah naik kereta dengan suami, ibu relax tu. Pasal apa? Minyak tak payah boh, tol tak payah bayar, relax. Sebab tu dia tak tahu buat apa atas kereta, dia kira kelapa sawit. 1, 2. Yang lelaki pun tak sembang dah. Dia kira kelapa sawit dan dapat 5 juta sampai Selangor. Suami pun tak sembang dah. Pasal apa? Kahwin lama dah. Kahwin lama naik kereta, steering pegang 2 belah. Maknanya lama dah tu. Tangan bini pun tak mau pegang dah. Bini duduk tengok belah tu. Sembang 2 kali lah. Dekat RNR Kuala Kangsar sekali, dekat RNR Tapah sekali. Kuala Kangsar nak tanya, nak makan tak? Dia sembang lama tu. Masa cinta dulu sampai hangat telefon terbakar waya-waya mah kan. Sampai mak kata taruh esok lah sama. Mak lu boleh tiap kat anak kan. Amboi hampa sopa tak ada esok taruh esok mah. Sembang betak mamau. Bertunang sembang sembang. Tajuk apa tau? Malaikat kiraman katibin pai tak tulis. Aku nak tulis apa aku pun tak tahu lah. Sembang sungguh rupa ni. Masa baru kahwin sembang dapat anak seorang, korang dia tanya awak makan dah. Oh itu kira manja tu. Habis dapat anak 2, lagi korang. Dapat anak 3, bunyi batuk, jarang-jarang sekali batuk. Dapat anak 5, yang seluar pun nak telondeh, nak telondeh. Kata apa? Tak urus dah, tak dan kan. Mak duk tengok 5 seluar ni. Seluar ayah mak tak dan tengok kan. Apa tu penjahit ni, apa tu orang panggil, bertah kan, tak ada tengok berlubang rata seluar kan. Nak buat macam mana? Nak tengok anak lagi.
Mak tu hak kecil tu ligan suap rata kampung. Suap nasi, panggil tak mai, panggil tak mai. Celah pokok pudin, dia pergi duduk celah ni. Mak ni usung kata nasi. Panggil, makan, tak mau. Nasi mak dia buat tak apa nak syok. Lepas tu mak panggil kucing, mai makan nasi dia. Kucing pun tak mau. Lalu siapa makan nasi tu? Mak kona tak lepas, kona tak ni. Tapi dia buat macam mana? Dia sayang ni masa awal. Yang betul-betul sayang sungguh-sungguh ni, sayang orang tua-tua kahwin dulu-dulu. Sayang waktu kahwin pun tak kenal. Sayang dia pun sayang sungguh. Dia pun tak nak jumpa pun. Lagu mana mak kata, nu orang Minang mau tak? Senyap, tak kata apa. Dalam perut tak mau. Tapi ayah suruh, mana berani lawan. Kahwin juga, kenal, cinta bila dah kahwin. Saya tengok, oh segak juga lelaki aku ni. Sayang ni, yang suami pun tak nak tengok isteri. Sayang sampai cucu bergenuk-genuk. Mereka duk sayang tak habis lagi. Naik duit, lepas putus tali duit dua orang. Berat nak buat macam mana? Pi rata naik kereta baru anak beli, GPS tak erti tengok. Orang suruh masuk lorong lain, dia masuk lorong lain. Sesat rata kan. Anak-anak lah percaya ayah duduk tahu mana. Aku tak tahu lah main tengok Sat Tokong Cina mana aku duduk ni, aku tak tahu lah. Tapi cinta tak pernah tinggal. Tok Wan masuk hospital, Tok duduk kan. Doktor mecek Tok, teruk pada Tok Wan. Doktor kata hak mana sakit ni, hak betul-betul. Tok Wan duk isap rokok daun, sakit-sakit pun. Lala doktor periksa Tok, lah hak ni sakit Tok, saya nak rebah. Tapi tak pernah tinggal Tok Wan. Ni cinta betul. Cinta lah ni habis manis, sepah dibuang lah ni Bukanlah banyak, tapi kebanyakan macam tu lah. Pasal apa? Pasal masa awal tak cukup, bila lama tak habis. Orang tua kata betul dah. Kalau hang sayang, simpan sikit, habuan benci. Kalau hang benci, simpan sikit, habuan sayang. Orang tua ni bagus dia pasal itu lah. Saya duduk di Kelantan, saya nak balik main Kedah, saya duduk di Gua Musang, duduk kerja di Gua Musang lama dengan Kesedah, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan tu. Pakcik, saya nak balik lalu depan kedai dia. Mai dulu Pak Kedah, dia panggil saya Pak Kedah. Mai dulu minum. Saya kata minum dah, bas duduk tunggu. Lambat lagi, dia kata bas 9.45. Dah baru pukul 8. Tak boleh lagi tinggal, saya ada satu bas. Gua Musang nak pergi Kota Baru, satu bas sehari kan. Masa tu saya kata dah tertinggal, mai dulu. Saya minum dah pakcik, makan dah di rumah. Dia kata apa tau? Beg baju penuh baju dalam tu. Kalau bos sapu tangan selai takkan tak boleh. Bahasa orang tua dengar pun sejuk. Makan-makan dah takkan teh secawan pun tak boleh. Singgah juga tak secawan dah. Tu dalam tak mau tu kan. Jadi kasih dan cinta ni bila kenal, sayang dan rindu ni bila kenal. Sebab tu orang yang kenal Tuhan, semayang Zuhur, nak semayang asar tu teringat dah. Takut ayat semayang batal. Kalau boleh nak guna ayat semayang Zuhur, nak semayang asar. Tu kenal tu. Kalau hang tak kenal, asar pula dah dia beli. Ni, jadi kita perlu kepada kenal. Dan dia kata puncak untung bagi setiap hamba, keuntungan paling besar bagi orang yang menggelar makhluk dan hamba Allah adalah orang yang dapat mengenal siapa Tuhannya. Dan maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah kau menghiraukan berapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikan. Tuhan nak bagi kenal, bagi jelah kita terima. Tuhan nak bagi apa saja, Tuhan bagi terima. Kalau yang sedikit syukur, kalau yang banyak kita jadi orang yang sangat malu kan. Orang macam kita tak layak terima banyak-banyak. Tuhan bagi banyak juga kat kita, malu dia mai kan. Baru kita boleh beriman. Tidak nak beriman macam mana? Okey. Berhenti tanda sah abang tang tu. Tanda tarikh hari ni, esok tu sambung lah minggu depan. Bulan depan pula insya-Allah. Nanti tarikh nanti kita bagi tahu kemudian. Insya-Allah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Dan moga puasa kita Tuhan jadikan satu alat pembentuk sahsiah kepribadian kita sebagai hamba muslim dan mukmin sejati kepada Allah. Dan puasa 6 ada lagi 20 hari. Jangan tinggal. Puasa. Nak selang-selang pun tak apa. Tak boleh buat terus-terus. Selang-selang pun tak apa. Asalkan puasa 6.
3 hari puasa berhenti Zat, makan nuri apa lebih kurang, sambung lagi 2 hari, berhenti Zat, apa pi kelah apa lebih kurang, berhenti Zat, puasa pula sehari, habis 6 hari, boleh ya. Cuma jangan campur puasa qada dengan puasa sunat, tak boleh campur. No. Tak boleh niat satu niat dengan 2 puasa, tak boleh. Imam mazhab Muhammad Idris Muhammad Syafi'i kata tak boleh. Sebab niat puasa sunat boleh dibuat siang hari, niat puasa qada tak boleh. No. Niat puasa sunat sebelum gelincir matahari zuhur, kita masih boleh niat nak puasa, asalkan kita tak buat perkara batal puasa. Tapi niat sembahyang puasa fardu tak boleh, dia mesti tengah, dia mesti di malam hari sebelum puasa esok. Satu. Kedua, puasa sunat boleh buka, orang panggil makan nuri boleh buka puasa sunat, puasa fardu tak boleh. No. Jadi tak boleh niat satu puasa, satu niat 2 puasa, tak boleh. No. Satu puasa aja. Dan begitu juga puasa kifarah, puasa nazak. No. Puasa kifarah, puasa nazak dengan puasa qada, tak boleh niat di siang hari, mesti kena niat malam. No. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan kita berterusan dalam keadaan orang muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Jangan kita sari-sari tak tuntut langsung, sari mesti tuntut. Tak jadi orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar. Sari mesti kena buat. Sebab Nabi kata, daripada golongan kami mereka yang sari tidak meninggalkan ilmu, sama ada mengajar atau belajar. Kita buatlah dua-dua tu. No. InsyaAllah. Umur panjang, jumpa lagi. Mudah-mudahan pertemuan, perpisahan kita dirahmati, diberkati Allah. Saya akhiri dengan aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.